nanti Imam Mahdi serentak dengan itu Dajjal. Bila ulama kaji tanda-tanda besar, dalam hadis Muslim disebutkan 10 tanda-tanda besar. 10. Antaranya, ada 10 antaranya ialah tentang Duhan, asap. Tajuk asap telah selesai dibincang di halakah. Saya popularkan, maksudnya ialah ada asteroid dari angkasa raya mungkin melanggar dengan bumi. Telah berlaku sedemikian rupa puluhan ribu juta tahun dahulu. Lebih kurang 66 juta tahun, lebih tepat 66 juta tahun dahulu asteroid pernah melanggar dengan. Saya pun baca, alhamdulillah, sempat sebelum masuk TV baca isi buku itu. Rupanya Syekh Samsuddin ini agama dia hebat, tapi dia juga pakar matematik. Dia juga faham ilmu perubatan. Dia gabungkan ilmu itu, dia didik Muhammad Al-Fatih. Sehingga Muhammad Al-Fatih hebat agama, serentak dia kuasai sains. Serentak otaknya kritikal sebab Tok Guru. Sebab tu maaf cakap Tok Guru ni penting. Mahat Tafiz, itu kita pusat Tok Guru. Jika di Mahat Tafiz, contoh Mahat Tafiz kita, penekanannya sekadar hafaz Quran, tak kata. Ikut hafaz dulu Al-Hafiz. Kita pun tanya, wahai Al-Hafiz, adakah pada ketika yang sama kamu juga Al-Faham? Dan tidak. Saya cuma Al-Hafiz, Al-Faham bukan saya. Habis siapa Al-Faham? Itu sekolah lain. Itu sekolah lain Al-Faham, saya Al-Hafiz. Sebab Tok Guru dia cuma Al-Hafiz. Tapi alhamdulillah yang ditanya lumpur, dia nak menghasilkan Al-Hafiz dan juga Al-Faham. Maka terhasillah Al-Hafiz dan juga Al-Faham. Tadi saya pergi ceramah pagi tadi. Pergi Mahat tersayang. Belum saya ceramah, mereka bawa persembahan depan saya. Wow. Nasyid biasalah. Okey, biasa itu. Tapi alhamdulillah kreatif. Tapi ada satu persembahan yang saya anggap tak pernah dibuat. Apa dia? Belajar tahun 2, tingkatan 2, bercakap-cakap tentang Quran dan sains. Tak pernah ada. Kami nak tunjuk depan Dr. Daniel, kami dah kuasai buku beliau Quran saintifik, tolong beri kritikan jika ada kesilapan. Cakap tentang Big Bang, Hubble teleskop, baca ayat Quran fasih dah. Awalam yurul ladzina kafaru anna sama, tak tengok teks pun ayat Quran. Terjemahan secara langsung kait dengan teori Big Bang, Edwin Hubble, Hubble spacecraft. Wow. Ini Al-Hafiz dan juga Al-Faham. Siapa Tok Guru? Itu Tok Guru. Ada yang saya jumpa pelajar punya jaga serban dengan jubah. Sobek. Dia jaga. Adik dari mana? Sekian tempat. Penekanannya apa? Oh, kita jaga sunnah. Okey. Sunnah apa maksud? Ni? Oh, sunnah itu. Ni saya tanya, yang selepas ni, Ustaz bagi tahu ada hadis apa? Ada. Saya hafal hadisnya. Sebut. Doktor nak dengar? Dia pun sebut. Saya pun senyum. Saya kata, adik tak bersalah. Tapi tolong bagi tahu Ustaz, hadis itu palsu. Perbuatan adik suci, tapi sumber adik tak suci. Itu problem belajar agama hari ini. Agama suci, tapi cara belajar tak suci. Sebab itu hari ini jika ada orang berkata, anak saya belajar agama, saya tak tunjuk minat. Saya tak, oh gitu tak. Sebab bagi saya agama ialah AGAMA, itu saja. Oh anak tuan belajar agama je. Agama, doktor belajar agama. Saya tahu AGAMA, saya tahu. Boleh saya tahu agama apa? Agama Islam lah doktor. Okey, kalau agama Islam, metodologinya apa? Pendekanannya apa? Fokusnya apa? Itu baru agama. Jika sekadar ini dan ini, agama kita. Okey. Muhammad Al-Fatih, agama dia mendalam.
serentak Syekh Syamsuddin masuk ke ilmu semasa. That's what we need today. That's what Malaysia needs today. Dan syukur bawah Yayasan Faham, Datuk Haji Sariah antara orang kuat yang telah melahirkan Mahatafis Tinggi Faham. Datuk Sariah. Dr. Denny yang dia datang kemudian, dijemput kemudian. Tapi yang mula-mula ni, ini dia. Datuk Haji. Kemudian Dr. Abdullah datang, lewat lagi sikit, Dr. Denny pun datang. Gitu. Tolong sikit-sikit. Dan hasilnya, itu dia yang nak kita buat. Paling kurang, ada cita-cita murni ke arah itu. Contoh ni, Muhammad Al-Fatih bukan sekadar agama, tapi campur ilmu semasa. Dan ketika Uthmaniyah menekankan sistem politikal seperti itu, dia hebat. Tapi akhirnya menurun. Dan pada tanggal 3/1924, kalau ingat tarikh ini tarikh keramat. Pada tanggal 3/1924, secara rasminya Empire Uthmaniyah runtuh sama sekali. Digantikan dengan Republik Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Syariat Islam dihancurkan. Masjid Hagia Sophia bertukar jadi muzium. Azan bahasa Arab digantikan azan dalam bahasa Turki. Wanita diarahkan jangan pakai hijab, buka tudung. Itu antara perbuatan Mustafa Kemal Atatürk bermula 3 Mac 1924. Bermula tarikh itu, umat Islam global terus masuk ke era masa keempat, era mulkan Jabariyah, era pemerintahan kuku besi, bermula di Turki. Ini sejarah umat. Clear? Dan kita menanti Imam Mahdi serentak dengan itu Dajjal. Bila ulama kaji tanda-tanda besar, dalam hadis Muslim disebutkan 10 tanda-tanda besar. 10. Antaranya, ada 10 antaranya ialah tentang duhan asap. Tajuk asap telah selesai dibincang di halakah. Saya popularkan, maksudnya ialah ada asteroid dari angkasa raya mungkin melanggar dengan bumi. Telah berlaku sedemikian rupa puluhan ribu juta tahun dahulu. Lebih kurang 66 juta tahun, lebih tepat 66 juta tahun dahulu, asteroid pernah melanggar dengan bumi menyebabkan dinosaur pupus. Dan ketika itu kata saintis, asap naik ke langit, gelap bumi sokong. Telah pun berlaku menyebabkan dinosaur pupus. Ada kemungkinankah di akhir zaman asteroid seperti itu akan langgar semula bumi? Walaupun NASA mengatakan tak mungkin sebab kita dah ada alat yang boleh mengesan. Sebelum dia langgar bumi, kita tembak dia dulu. Okey. Tapi kesilapan boleh berlaku. Dan mungkin tersasar, mungkin bila Allah takdirkan dia akan berlanggaran dengan bumi, dia akan berlanggaran, asap dukhan akan menyerang kita. Satu tanda. Yang kedua ialah Dajjal. Kita akan bercakap sikit tentang Dajjal. Yang ketiga ialah Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat ialah Nabi Isa turun. Yang kelima ialah Dabah. Dabah artinya ada haiwan, seumpama haiwan yang berkata-kata. Saya belum buat satu konklusi lagi sebab tajuknya lepas raya. Saya masih mengkaji, nak cuba faham kitab-kitab. Haiwan yang bercakap, bukan haiwan biasa yang bercakap. Dia bukan begitu. Haiwan biasa dah biasa. Ini tanda besar. Dia bukan haiwan biasa. Ada sesuatu yang bagi dia maksudkan dengan dabah bercakap. Itu yang kelima. Yang keenam, 7, 8 ialah 3 bumi tenggelam. Satu di timur, satu di barat, dan satu lagi ialah
di semenanjung Arab, di bumi Arab. Kemudian yang lagi satu ialah terbitnya matahari dari barat, itu ke-9. Ke-10 ialah api akan terbit di penjuru Yaman. Yaman sedang gelojak sekarang. Akan terbit api besar dari penjuru Yaman yang mengejar manusia. Ulama hampir sepakat bahawa itu the last one. Itu betul-betul tanda besar terakhir. Ketika api itu mengejar manusia, sebab bahasa Nabi ialah api akan terbit dari Yaman dengan dahsyat sekali, mengejar manusia ke padang mahsyar mereka. Jadi ulama faham itu membawa kepada mahsyar, itu yang terakhir di muka bumi, tanda besar. Lepas itu kiamat dan pergi pada mahsyar. Campur semua 10. Ulama mengkaji yang mana satu yang akan datang awal. Yang terakhir nampak jelas, api dari Yaman. Tapi yang paling awal apa dia? Tak ada sesuatu yang disepakati. Sebab bahasa hadisnya tak sebut ini yang pertama, ini yang kedua. Tak ada bahasanya sebut tentang urutan seperti itu. Tapi bila ulama mengkaji, ada satu keputusan yang saya dapat menonjol. Apa dia? Apa-apa. Ada hadis mengatakan, ya tanda-tanda kecil ini makan masa yang banyak. 1400 tahun, mungkin lebih dari itu. Tanda kecil banyak. Ada tanda kecil berlaku zaman sahabat. Contoh Nabi berkata, Batu Maqdis tak akan datang kiamat sehingga Batu Maqdis kamu kuasai. Masa Nabi bersabda, Batu Maqdis belum dikuasai. Maka dikuasai di era Umar Al-Khattab telah berlaku. Tak akan berlaku kiamat. Nabi sebut pada seorang sahabat, tak akan berlaku kiamat. Ya Adi bin Hatim, kiamat tak akan berlaku. Sehingga seorang wanita berjalan kaki seorang diri tanpa teman, berjalan dari Hira pergi bertawaf di Kaabah seorang diri tanpa sebarang ketakutan. Seorang wanita jalan seorang diri, Nabi kata dari Iraq pergi tawaf di Kaabah seorang diri, dan ketika itu dia bermusafir tanpa ketakutan kecuali takut pada Allah saja. Adi bin Hatim dengar hadis itu, hadis Sahih Muslim. Dan Adi berkata, tanda itu aku nampak. Ya, ada yang dah berlaku zaman sahabat. Ada yang sedang berlaku. Contoh Nabi berkata dalam hadis riwayat Ahmad, takkan berlaku kiamat hingga bumi Arab yang kering kontang subur menghijau semula. Bumi Arab yang kering kontang akan hijau subur semula. Kiamat akan berlaku hingga itu berlaku. Dan kita melihat itu sedang berlaku. Masa saya pergi Mekah 1970-an, pergi Arafah, kering kontang. Sekarang tanya pada orang yang pergi Arafah, dia kata semua penuh pokok. 70-an kering kontang, sudah menghijau. Contoh kedua, Dubai. Dubai berada di atas Arabian Desert. Dubai berada di atas gurun Arabia. Gurun. Memang kering kontang. Atas Arabian Desert. Dibuat dokumentari oleh National Discovery. Saya tunggu sampai habis sebab ini saya teruja sebab berkaitan dengan hadis. Dubai Arab berada di atas Arabian Desert, kering kontang. Dalam masa 10 tahun dia berubah jadi subur sekarang. Saudara Rasulullah, tak akan berlaku kiamat hingga itu berlaku. Sedang berlaku. Kejahilan meleluasa, sedang berlaku. Akan lahir, ini hadis Hasan, akan lahir ruwai bidha. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia ruwai bidha? Manusia jahil tentang agama dan cakap banyak apa agama. Itu tafsiran. Bahasa betul, manusia yang jahil nak bercakap tentang hal besar berkaitan umat. Sedang berlaku sekarang. Dan tak faham agama, maaf cakap, kadang-kadang orang besar-besar nak bagi pandangan. Saya rasa Islam ni, nak bagi komen bagi Islam. Nak bagi komen bagi Islam. Saya teringat ketika orang minta pandangan saya tentang G25. G25 ni profesional, profesor G25, E25, Melayu profesional. Minta pandangan saya. Saya kata mereka ini orang bagus, cendekiawan. Tapi kita sedar bahawa walaupun kita cendekiawan, tapi penjurunya berbeza, bukan agama. Maka kena sedarlah bahawa dalam bab ini saya tak pakar, itu saja.